Baik, mari kita lanjutkan pembentangan ini dengan latar belakang bagi pengisytiharan darurat di Malaysia. Malaysia telah mengalami sebanyak 6 pengisytiharan darurat, satu sebelum merdeka dan 5 yang lain selepas merdeka. Darurat-darurat ini melibatkan situasi seperti pergolakan komunis, konfrontasi, rusuhan kaum, krisis perlembagaan, dan pencemaran udara. Sebagai contoh, darurat rusuhan kaum yang berlaku pada peristiwa 13 Mei 1969 mencerminkan ketegangan etnik dan politik yang berlarutan ketika itu. Selain itu, darurat juga pernah diisytiharkan berhubung ancaman jerebu yang teruk. Pada September 1997, Sarawak mengalami darurat jerebu diikuti oleh Kuala Selangor dan Kelang pada 11 Ogos 2005 serta Muar dan Ledang, Johor pada 23 Jun 2013 akibat indeks pencemaran udara yang sangat tinggi. Balik kepada peristiwa pandemik COVID-19, darurat yang terkini telah diisytiharkan pada 12 Januari 2021 sebagai tindakan pantas pihak pemerintah dalam mengatasi ancaman kesihatan kepada masyarakat. Selain itu, darurat hanya boleh diisytiharkan oleh pemerintah, khususnya oleh Yang di-Pertuan Agong jika keadaan sudah tidak dapat dikawal melalui sistem tadbiran yang biasa. Dan syarat untuk pengisytiharan darurat ini adalah terbuktinya ancaman atau darurat atas keselamatan, kehidupan, ekonomi, atau ketenteraman awam telah atau hampir benar berlaku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Afkar bin Wahid. Kali ini saya ingin membentangkan faktor berlakunya pengisytiharaan darurat semasa pandemik COVID-19. Darurat diisytiharkan pada 12 Januari 2021 setelah Malaysia mencatatkan rekod tertinggi kes positif COVID-19 pada 11 Januari 2021. Jumlah kematian pula meningkat dan sistem kesihatan menghadapi kesesakan serta kekurangan peralatan medis. Aktiviti politik yang meningkatkan risiko penularan COVID-19 perlu dicegah dengan menangguhkan pilihan raya dan menghindari aktiviti kempen. Dan perlindungan kepada rakyat daripada potensi penularan juga perlu dijamin dan memastikan fokus pada pencegahan dan rawatan COVID-19. Sekian. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Adi Mazam bin Adnan dengan nombor metrik BI 23110346. Saya akan membentangkan faktor berlakunya pengisytiharan darurat semasa pandemik COVID-19. Pengisytiharan darurat ini juga dilakukan untuk menjamin keselamatan, kehidupan, ekonomi dan ketenteraman awam yang teracam oleh penularan COVID-19. Tempoh darurat memberikan ruang untuk fokus kepada pemulihan ekonomi sambil mengekalkan keselamatan dan ketenteraman awam. Juga keperluan untuk menghadapi mutasi dan varian virus baru yang dapat menjadi lebih menular atau lebih tahan terhadap vaksin juga perlu dicegah. Darurat membolehkan kerajaan mengambil tindakan cepat dan tegas untuk mengawal penyebaran varian-varian baru. Seterusnya ialah masuk kepada kesan pengisytiharan darurat COVID-19 ke atas politik di Malaysia. Menurut politik yang berlaku di Malaysia menyebabkan berlakunya pertukaran Perdana Menteri sebanyak 3 kali dalam satu penggal. Kemenut politik negara bermula dengan tekanan dari dalam kerajaan PH, berhubung peralihan kuasa dan kegagalan mencapai kata sepakat membawa kepada beberapa pertemuan yang melibatkan pemimpin utama parti-parti politik, termaksud cakap-cakap mengenai penjajaran semula politik tanah air. Kemuncaknya, beberapa pemimpin PH dan parti pembangkang mengatur pertemuan yang dikenali sebagai langkah sinetron pada 23 Februari 2020 di Hotel Sinetron Petaling Jaya, Selangor yang berakhir dengan kejatuhan kerajaan PH selepas 22 bulan memerintah. Susulan langkah sinetron pada 24 Februari 2020, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan parti itu keluar PH dan lebih mengejutkan lagi, Dr. Mahathir mengumumkan peletakan jawatan beliau sebagai Perdana Menteri yang ke-7 dan pengerusi Bersatu pada hari sama sebelum dilantik sebagai Perdana Menteri interim. Susulan dengan hal tersebut,
Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Muhyiddin yang juga ahli Parlimen Pago menerajui Kerajaan Baharu Persekutuan. Setelah mendapat pandangan ahli-ahli Dewan Rakyat dan pemimpin parti-parti politik, Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac 2020 sebelum membentuk kerajaan gabungan. Namun setelah beberapa bulan memerintah, beliau dilihat kehilangan sokongan majoriti ahli parlimen. Susulan dengan perkara tersebut, beliau memutuskan untuk meletak jawatan pada 16 Ogos 2021 selepas memerintah selama 17 bulan. Perkara tersebut membuatkan Malaysia kehilangan lagi seorang Perdana Menteri. Perkara tersebut membuatkan naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang ketika itu timbalan Perdana Menteri dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 menggantikan Muhyiddin. Ismail Sabri mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri pada 21 Ogos 2021 setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong sekaligus memberi sinar harapan bahawa polemik politik yang melanda negara akan dapat ditamatkan. Ahli Parlimen Bera itu memperoleh sokongan majoriti 114 ahli Dewan Rakyat untuk membolehkan membentuk Kerajaan Keluarga Malaysia. Peristiwa tersebut menyebabkan Malaysia mencipta sejarah sendiri di mana terdapat berlakunya pertukaran sebanyak 3 kali Perdana Menteri dalam satu penggal. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan mengenai kesan darurat COVID-19 melalui aspek ekonomi di negara Malaysia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Afira Zahira binti Afizan, bernombor matriks BA 23110592. Kesan pengisytiharan darurat COVID-19 dari aspek ekonomi yang pertama ialah penutupan premis perniagaan dan kilang-kilang industri. Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata dalam ucapan beliau sewaktu penjelasan mengenai proklamasi darurat dan ordinan darurat bahawa kerajaan sedar antara kaedah yang paling berkesan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID ialah dengan melaksanakan total lockdown atau penutupan hampir sepenuhnya sektor-sektor ekonomi. Walaupun penutupan ini memberikan pelbagai kesan negatif, ianya berkesan untuk mencegah daripada wabak ini daripada untuk terus merebak. Namun begitu, terdapat juga sektor-sektor perkhidmatan yang masih beroperasi antaranya sektor kesihatan, telekomunikasi dan keselamatan. Seterusnya, kesan kepada ekonomi negara Malaysia yang kedua ialah penurunan nilai mata wang. Hal ini berlaku disebabkan kesan daripada penutupan premis-premis perkhidmatan yang membantu peningkatan ekonomi negara. Apabila premis-premis tidak berkuat kuasa seperti sedia kala, aktiviti harian manusia dan masyarakat secara tidak langsung akan menjejaskan aktiviti ekonomi. Bukti yang jelas dan terkini mengenai fakta yang dihujakan ialah nilai ringgit mula menyusut berbanding dolar Amerika Syarikat mulai minggu kedua Januari 2021. Tekanan jualan dalam pasaran domestik yang dicetuskan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara bagi mengekang penularan kes COVID-19 menyumbang kepada kejatuhan nilai ringgit. Pada Mac 2021, nilai ringgit dan kebanyakan mata wang serantau menyusut antara 0.4% dan 6.7%. Pada akhir September, nilai ringgit menyusut 4.2% berbanding dolar Amerika Syarikat. Akhir sekali, kesan darurat COVID-19 dalam aspek ekonomi kepada negara Malaysia ialah menjejaskan sektor pelancongan. Hal ini dapat dikatakan kerana sejak virus ini menular, sektor pelancongan diberhentikan dengan penutupan lapangan-lapangan terbang dan tidak menerima pelancong-pelancong dari luar negara akibat penutupan sempadan negara. Larangan rentas daerah yang dikuatkuasakan juga telah menjejaskan sektor pelancongan. Langkah ini tidak dapat dinafikan bahawa ianya merupakan langkah yang sangat efektif untuk mencegah virus ini daripada terus merebak. Namun, ianya mampu merencatkan ekonomi negara sendiri kerana sektor pelancongan merupakan antara salah satu sektor yang menjadi penyumbang terbesar terhadap ekonomi negara.
Rentetan daripada hal tersebut, Kementerian Pelancongan terpaksa membatalkan kempen Tahun Melawat Malaysia. Dengan pembatalan kempen ini, secara tidak langsung juga memberikan kesan besar kepada sektor lain, contohnya sektor pengangkutan, perhotelan, penginapan dan perniagaan. Saya Aizah Safrizah binti Zakaria, nombor metrik B22161064. Seperti mana yang ramai tahu, pada hujung tahun 2020, negara Malaysia dilanda pandemik COVID-19 yang memberi kesan sosial kepada rakyat Malaysia, iaitu pembelian panik. Disebabkan sekatan pergerakan yang diperkenalkan telah menyebabkan aktiviti ekonomi telah mengucup di mana pengguna tidak lagi membuat pembelian seperti biasa, dan ini menyebabkan permintaan penawaran melebihi permintaan barangan dan perkhidmatan. Disebabkan ini, banyak perusahaan kecil atau sederhana terpaksa ditutup atau jatuh muflis akibat kerugian yang dialami oleh mereka. Terdapat juga beberapa syarikat tidak dapat langsungkan perniagaan mereka serta mengalami kesukaran untuk membayar gaji pekerja, yang mengakibatkan pemberhentian pekerja untuk minimumkan kos operasi perniagaan. Ini menyebabkan individu hilang pekerjaan. Kesan ketiga adalah mental. Masalah kesihatan mental yang meningkat ketika COVID-19. Perkara ini sangat rapat dengan masalah ekonomi yang merosot. Hilang pekerjaan menyebabkan hutang yang tinggi, pekerja-pekerja kecil seperti pekerja kilang atau gerai-gerai kecil tiada pendapatan untuk melangsungkan hidup atau membayar hutang. Ini menyebabkan mangsa membuat keputusan bunuh diri untuk menyelesaikan masalah. Contoh lain kita dapat dilihat berdasarkan keganasan rumah tangga kerana masalah keuangan serta ketidaktentuan masalah depan yang menimbulkan konflik yang ketara. Kehilangan pekerjaan semasa wabak telah menjadi masalah sosial ekonomi yang drastis. Kerajaan dan organisasi antarabangsa telah mengambil pelbagai langkah seperti bantuan pengangguran untuk membantu mengurangkan kesan pekerja. Kesimpulannya, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesihatan fizikal dan mental. Pastikan diri kita mengikuti garis panduan kesihatan terkini. Amalkan penjagaan diri dan dapatkan sokongan daripada rakan dan keluarga. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan tentang langkah-langkah kerajaan dalam menangani COVID-19 di Malaysia. Umum kita mengetahui bahawa kerajaan Malaysia telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan ini telah dilaksanakan pada tahun 2020 sehinggalah 2021. Ini juga dapat kita ringkaskan sebagai PKP. Ianya merujuk kepada tindakan pencegahan yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan Persekutuan Malaysia terhadap penularan wabak COVID-19 yang makin meningkat. Maka dengan itu, kerajaan terpaksa melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ini bagi membendung masalah COVID-19 di Malaysia. Selepas daripada itu, kerajaan melaksanakan lagi iaitu Perintah Kawalan Pergerakan diperketat, yang mana terdapat sebuah tempat yang lokalitinya yang memungkinkan penularan COVID-19 di situ begitu ketara, sehingga kerajaan terpaksa melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat berkenaan di sana, iaitu bermula 27 Mac 2020. Beberapa kawasan tertentu di Malaysia tertakluk kepada perintah ketat yang dipanggil sebagai Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD, yang mana lokaliti yang tinggi kawasan kes COVID di situ, maka kerajaan terpaksa melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat. Selepas daripada itu, kerajaan melihat penularan COVID-19 ini semakin pulih, semakin seperti kita semakin pudar lah, semakin tidak begitu ketara. Maka kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Pelonggaran syarat-syarat PKP tertentu untuk membuka semula ekonomi negara secara terkawal.
yang dijadualkan bermula daripada 4 Mei 2020. Maka dengan itu, selepas adanya perintah kawalan pergerakan bersyarat ini, maka semua hal-hal berkenaan aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan, aktiviti pendidikan dapat kita pulihkan semula melalui SOP-SOP yang ada. Tetapi masih tertakluk kepada perintah kawalan pergerakan yang bersyarat. Tidak sama seperti perintah-perintah kawalan pergerakan diperketat dan yang PKP. Setakat itu, saya akan sambung ke slide yang kedua. Terus daripada itu, kerajaan juga telah melaksanakan perintah kawalan pergerakan pemulihan, yang mana perintah kawalan pergerakan pemulihan ini juga kita dapat ringkaskan sebagai PKPP, yang merupakan fasa pemulihan dari pelaksanaan PKP dan PKPD yang bermula pada 10 Jun sehingga 31 Disember 2020. Perintah kawalan pergerakan pemulihan ini maka sektor-sektor yang penting di negara Malaysia telah dibuka secara luas untuk kita lakukan aktiviti-aktiviti seperti aktiviti ekonomi dan sebagainya. Seterusnya, kerajaan juga telah melaksanakan pakej ransangan ekonomi, iaitu Rakyat Prihatin ataupun pakej Prihatin. Pada ketika itu, pimpinan yang amat berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin, kerajaan, telah memperkenalkan pakej Prihatin ini. Pakej Prihatin ini adalah menjaga kebajikan rakyat yang menyokong perniagaan, termasuklah PKS, dan mengukuhkan ekonomi untuk mengurangkan kesan COVID-19. Pakej ini bernilai 250 bilion PKS, yang mana ini membantu peniaga-peniaga kecil-kecilan yang terkena dan yang terkesan akibat kegawatan ekonomi selepas daripada penularan COVID-19. Seterusnya, kerajaan juga telah mengisytiharkan darurat. Kenapa? Kerana kerajaan mengambil tindakan bagi mengatasi krisis kesihatan dan ekonomi. Pengisytiharaan darurat oleh pihak kerajaan merupakan langkah yang kontroversi. Yang kontroversi disebabkan yang memerlukan pemerhatian dan penilaian yang mendalam. Ini juga selepas pengisytiharan darurat juga mendapat tentangan daripada beberapa pihak, termasuk daripada pihak pembangkang dan juga beberapa pihak rakyat, kerana ianya sedikit sebanyak melihat bagaimana ekonomi kita dan cara pemerintahan kerajaan begitu stabil atau tidak. Seterusnya, maka dengan itu demikian saja saya punya presentation, dan pembentangan saya akan disambungkan oleh saudara seterusnya, Muhaimin. Terima kasih. Saya akan menerangkan tentang langkah NGO dalam menangani COVID-19 lah. Salah satu NGO ini adalah Jason Ong Kelly, iaitu Adun Kebun Bunga. Dia mengeluarkan idea dan inisiatif. Dia adalah orang pertama yang mengeluarkan idea dan inisiatif untuk memasang ruang pembasmian kuman mudah alih di salah sebuah flat tertua di Pulau Pinang lah. Tujuan dia buat ni untuk memberikan kesedaran tentang kebersihan lah, menjaga kebersihan dan seterusnya mengurangkan penularan wabak COVID lah. Okey, untuk NGO kedua adalah kempen kesedaran oleh Mercy Malaysia. NGO ni dia terlibat secara langsung dalam menangani COVID-19 lah. Dia membantu kerajaan dengan mengeluarkan risalah-risalah tentang cara-cara mengurangkan penularan wabak COVID. Macam contohnya, dia mengeluarkan risalah tentang pemakaian face mask. Lepas tu dia mengeluarkan cara-cara basuh tangan, cara-cara menggunakan sanitasi tangan. Risalah ni dia keluarkan untuk orang ramai lah, untuk memberi kesedaran kepada orang ramai tentang cara-cara mengurangkan penularan wabak COVID. Seterusnya, NGO ketiga ialah ahli pereka fashion moda, iaitu mereka menjahit baju PPE.
Okey, idea dan inisiatif ini adalah oleh Presiden MODA sendirilah. Presiden iaitu Melinda Looi dan ahli-ahli organisasi MODA lah. Diorang menyumbang dengan design baju PPE tu untuk diberikan secara percuma kepada frontliner kita lah. Diorang punya modal ni melalui sumbangan dari orang ramai. Seterusnya, NGO ketiga adalah Universiti Putra Malaysia menghasilkan produk sanitasi tangan. Ini diketuai oleh Ketua Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Alam Sekitar, Profesor Madya Dr. Muhammad Razif Harun. Akan menghasilkan 700 produk sanitasi tangan yang menggunakan air tenyak iron, alkohol, tenyak asli dan minyak pati semula jadi seperti lavender, campuran pati minyak semula jadi, peppermint dan minyak kayu. Produk sanitasi tangan ni digunakan di dalam kampus, terutamanya kepada jabatan sektor-sektor kaki tangan awam dan pelajar-pelajar lah. Seterusnya, NGO kelima ialah Putra Malaysia juga. Universiti Putra Malaysia menghasilkan produk pelindung muka yang diketuai oleh Ketua Putra Makerspace UPM, Profesor Madya Dr. Samsuzana Abdul Aziz bersama pasukan pakar dan sukarelawan menghasilkan 5,000 pelindung muka untuk petugas barisan hadapan di hospital berhampiran kampus seperti Hospital Pengajian UPM dan Hospital Serdang. Seterusnya, NGO yang ke-6, Universiti Malaysia Kelantan membantu pelajar semasa PKP. Naib Kanselier Universiti Malaysia Kelantan UMK, Profesor Datuk Dr. Nur Azizi menerusi Pusat Islam Universiti memberikan bantuan khas sebanyak 49,000 semasa PKP. 40,000 disumbangkan kepada 400 pelajar daripada golongan asnaf yang berada di kampus. 3,000 lagi untuk 6 pelajar UMK yang sedang menjalani latihan industri di luar negara. Pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia KPM turut berusaha bagi mencegah penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Antara langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui KPM ialah pelaksanaan proses pembelajaran dan pengajaran PDP secara atas talian. Proses PDP secara atas talian merupakan langkah holistik KPM bagi mengekang penularan wabak COVID-19 dalam negara. Hal ini juga selari dengan pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang merupakan alternatif bagi mengelakkan penularan pandemik COVID-19. Hal ini kerana proses PDP secara atas talian merupakan alternatif yang berkesan bagi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Seterusnya, bagi mengelakkan kewujudan kluster di institusi pendidikan, pihak KPM telah membuat garis panduan pengurusan dan pengoperasian institusi pendidikan. Pelaksanaan perkara ini adalah sangat penting bagi mengelakkan risiko jangkitan kepada komuniti di pusat pendidikan. Antara perkara yang digariskan dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah ialah kehadiran guru tertakluk kepada arahan Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Pendidikan Malaysia dari semasa ke semasa. Kehadiran murid ataupun pelajar adalah berdasarkan model pengoperasian sekolah serta waktu persekolahan diadakan secara berperingkat. Akhir sekali, usaha yang dijalankan oleh KPM bagi mengawal penularan wabak COVID-19 ialah melaksanakan Standard Operating Procedures (SOP) di institusi pendidikan. Sehubungan dengan langkah keselamatan yang diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KPM juga telah mewujudkan SOP yang merupakan garis panduan pengurusan pembukaan semula institusi pendidikan bagi institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Bagi memastikan pematuhan SOP ini, terdapat beberapa perkara yang digariskan dalam SOP pengurusan pembukaan semula institusi pendidikan, ialah kehadiran murid ke sekolah adalah berfasa dan dimulai dengan kehadiran murid yang menduduki Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Vocational Malaysia, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia dan Sijil Tinggi Agama Malaysia. Pihak pentadbir sekolah juga perlu menyediakan perancangan susun atur mengikut arahan penjarakan sosial dengan membuat jarak 1 meter antara meja dalam kelas PDP. Sebagai kesimpulan, penularan wabak COVID-19 telah memicu pengisytiharan darurat COVID-19 di Malaysia. Kejayaan negara dalam meratakan lengkung graf COVID-19 antara Julai dan Ogos menunjukkan keberkesanan tindakan yang diambil oleh kerajaan, terutamanya dalam mengawal penularan melalui Perhimpunan Agung Tidak Sah Parti. Barisan Pertahanan dan Kesihatan Negara turut berjaya menghalang penyebaran wabak ini dengan usaha yang gigih. Walau bagaimanapun, pelaksanaan perintah berkurung menyebabkan beberapa syarikat menghadapi kesukaran ekonomi dan banyak pekerja terjejas dengan penutupan operasi ini. Kesedaran kerajaan terhadap impak ini menghasilkan langkah-langkah bantuan seperti pakej rangsangan ekonomi penjana dan rakyat prihatin yang memberi bantuan kepada rakyat Malaysia. Selain itu,
Badan bukan kerajaan NGO juga turut membantu dalam menangani wabak ini dengan menyediakan keperluan asas kepada gelandangan, menyediakan alat sanitasi, memberikan kesedaran kepada masyarakat dan mereka fashion yang menjahitkan baju PPE untuk para petugas barisan hadapan. Keseluruhan, kerjasama antara kerajaan, masyarakat dan NGO telah membuktikan keberkesanan dalam mengatasi wabak COVID-19. Pengajaran yang dapat diambil daripada pandemik ini adalah pentingnya strategi keselamatan yang komprehensif yang tidak hanya melibatkan aspek ketenteraan dan kemudahan logistik, tetapi juga memerlukan pelaburan yang besar dalam sektor kesihatan untuk memastikan keselamatan negara dan dunia pada masa yang akan datang.